Astagfirullah nazim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة يفتح لنا باب الخير وافتح علينا فتح العارفين الناجين في الدارين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمدك اللهم أهل الحمد والثناء ونستعيذك على جميع الأعداء ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وأهل الطاهرين سفن النجاة وأعلام الهدى والرشاد. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة وأولياء الله والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, atur syukur kehadirat Allah di atas ruang dan peluang yang diberikan kepada kita. Moga-moga kebersamaan kita pada malam ini menjadi penyebab kebersamaan kita di akhirat nanti di bawah kepimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Moga-moga terus diberi kesihatan. Yang tak sihat, moga-moga disembuhkan. InsyaAllah kita cuba sambung pengajian kita dalam menanti waktu solat fardu isya dengan kitab Risalatul Jami'ah yang disusun, yang dikarang oleh dia Al-Alim Al-Allamah Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala. Zakat fitrah betul, zakat fitrah Kama qala Sayyidina Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Nah, bab zakat fitrah. Muka surat berapa tu? Ustaz dua? Dua. Ustaz dua. Zakat fitrah.
Nama dia banyak. Ada panggil zakat fitrah, ada panggil zakat badan. Zakat fitrah pun dia, zakat badan pun dia. Wa zakatul fitr, dan zakat fitrah wajibatun, hukumnya adalah wajib, ala kulli muslimin, ke atas setiap orang Islam, idza fadalat an gutihi, jika ada lebih, idza fadalat, ada lebihan, an gutihi, ada lebihan daripada gut, qutihi, makanan asasi. Kalau kita makanan asasi kita apa? Beras, nasi. Kau ada yang makan nestum? Tak ada. Dah tengoklah mana-mana tempat. Kalau Malaysia kita beras, Asia beras semua. Makanan asasi kita. Makanan asasi itulah yang dipanggil qut. Qaf wa ta. Kalau misalan contoh dia asal daripada Zimbabwe konon, orang sana makanan asasi dia pisang, maka zakat fitrah dia pisang. Contoh. Dah ustaz, kita asal daripada Amerika, makanan asasi kita Coco Crunch. Coco Crunch kan? Ada tengok makanan asasi dia. Apa? Burger. Burger. Elok 2 bulan gaut. Dok surau semalam, pas kuliah dia bagi burger. Tengok burger tak usik, jemaah tak usik. Tanya haji makan burger tak? Haji makan burger tak? Boleh ustaz, gaut. Gaut. Gaut tak boleh makan burger. Boleh ustaz, burger benjo kita orang makan. Burger benjo, anak saya dah jahanam makan burger daging. Okey. Angguti waquti man yaqutuhu, dan dia ada lebihan kepada makanan dan minumannya, serta lebihan makanan dan minuman orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Macam mana nak terjemah tu? Macam itulah terjemah. Anggutihi waquti man yaqutuhu, dia ada lebihan pada makanan dia, makanan dan minuman, dan ada lebihan makanan dan minuman ni untuk orang di bawah tanggungannya. Masa bila lebihan itu? Yaumal Aid, pada walailatuhu, pada malam hari raya. Pada malam hari raya. Arba'atu amdadin, maka zakat fitrahnya adalah 4 cupak. Arba'atu 4 amdadin, cupak. Bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cupak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kata tuan guru kita, zakat fitrah ni wajib bagi setiap orang Islam. Siapa sahaja orang Islam, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Kalau dia ketua keluarga, maka dia wajib bayar orang di bawah tanggungannya. Masa bila dia wajibnya bayar masa bila, masa malam raya, hari raya tu ada duit lebih, ada beras lebih. Lebih daripada untuk keperluan dia pada malam tu. Dan pada hari raya tu, kalaulah rumah dia kena makan biasanya 5 cupak. 5 cupak kita lah. 5 cupak kat rumah kita tu, ialah cupak kita bukan cupak sini. Ada orang dia pakai tin susu. Arwah rumah mbah saya dulu pakai tin susu cupak Ada orang dia pakai bekas, kalau beli sekarang rice cooker tu elektrik tu, dia bagi dah bekas kecil tu.
Ada orang dia tengoklah ya, 5 kita panggil cupak juga tu ke bekas. Bekas 5 senduk. 5. Maka ada lebihan pada beras dia, pada duit dia, maka dia diwajibkan keluar zakat. Sebanyak mana? Sebanyak 4 cupak. 4 cupak dinisbahkan dengan cupak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cupak berapa lebih kurang? Satu cupak lebih kurang dalam 600 ke 700. 700 gram lah, ambil 700. Lebih sikit pun tak apa. 700 gram satu cupak. Jadi 4 cupak 7, 14, 21, 28. Lebih kurang dalam 2 kilo, hampir ke 3 kilo lah. Dalam 2 kilo ke 3 kilo lebih. 4 cupak. Tapi kita kat sini bayar pakai duit lah. Bayar pakai duit dah. Kalau di sinilah, kalau di pondok masih lagi ada bayar pakai berah. Kami bayar di pondok, kami bayar pakai berah. Wa tajibun niyatu fil jami', dan diwajibkan niat ketika nak melakukan transaksi zakat. Kita nak bayar zakat, maka kita diwajibkan niat. Niat yang wajib. Ijab kabul tak wajib. Yang wajib tu niat. Kan kita bayar kalau formal kat sini, kan, kat sini tak apalah dia buat formal, kan, dia ada resit dia, dah cara kita buat lagu tu. Cuma yang wajib niat. Salam tak wajib kok. Tak wajib salam. Habis bayar zakat aja doa tak wajib kok. Ada kertas kat depan tu tak wajib, nak bagi tahu tak wajib. Yang wajib tu niat. Yang wajib niat. Sebab ni ibadah. Bila ibadah dia wajib niat. Okey, saya keluarkan zakat sebanyak gini. Sebanyak RM200 di bawah tanggungan saya 8 orang, bini 3 orang, anak, contoh. Dia sebut semua tak wajib. Yang wajib niat sahaja. Orang yang terima duit zakat wajib tahu tak zakat? Tak wajib tahu. Wajib tak kita ijab, kita declare ini duit zakat? Tak wajib. Tak wajib tahu. Ada ketika mungkin wajib kita bagi tahu, ada ketika mungkin tak wajib kita bagi tahu. Bahkan kata ulama boleh jatuh hukum makruh pula bagi tahu. Jikalaulah duit zakat tu kita beri kepada kaum kerabat, daripada kawan kita, orang terdekat dengan kita. Padahal memang dia layak untuk terima zakat. Kita tahu dia memang susah ni. Kita pun bagi zakat kat dia. Mat, ni ada sikit duit zakat aku ni, aku sian tengok kau. Bila kita sebut duit zakat tadi, hati dia pecah. Ya Allah, aku dayak terima zakat. Hati dia pecah. Maka kat situ kata ulama, jangan kita sebut perkataan zakat pada diri dia. Kalau dia tanya dia apa sedekah pun tak ada masalah. Hadiah untuk engkau ni. Sebab yang wajib tu niat sahaja. Yang wajib tu niat. Masa bila nak niat? Masa serah boleh. Sebelum serah, duit ada duduk dalam ATM. Kita pun cucuk duit ATM. Memang duit nak bayar zakat ni. Duit nak bayar zakat. Dah keluar duit dekat mesin ATM, kita pun masuk dalam kocek kita. Kita niat kat situ, sah dah. Ataupun kita nak beli beras, nak bayar zakat pakai beras ni, kita pun on the way pergi kedai beli beras. Masa on the way pergi kedai beli beras, tak boleh niat lagi. Sebab beras bukan milik kita lagi. Dah beli beras, letak dalam bonet kereta kita, letak dalam raga motor kita, dah jadi milik kita, kita dah boleh dah niat zakat dekat situ. Yang tadi itu adabnya ulama sebut, kalau kita nak bagi zakat kepada seseorang, terutama daripada daripada yang dekat dengan kita. Sebab apa? Nak jaga hati orang. Jaga hati, maka itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan kita yakin dia memang layak untuk keluar zakat, dan dia memang memerlukan zakat.
dia layak untuk terima zakat dan dia memang memerlukan duit pada waktu tu. Kan? Kita yakin dah, kita bagi kat dia. Kan? Belanja je, tak ada masalah, belanja tak ada apa. Atau dia tanya hadiah. Jangan cakap sedekah. Cakap hadiah daripada orang yang terdekat dengan kita. Ataupun yang jauh dengan kita, tak ada apa masalah. Melainkan kalau dia syarikat, dia pusat zakat, memang kena keluar isi, memang kena sebut, maka itu kita buatlah. Kan? Kalau kita belajar kat pusat zakat ke, kan? Okey. Masarifuz zakat. Asnaf zakat ataupun pembahagian harta zakat. Pembahagian harta zakat. Yang pertama, wala yajuzu an yasrifaz zakata wal fitrata wala yajuzu, dan tidak boleh ay yasrifa zakata, tidak boleh membahagi atau memberi zakat. Zakat harta wal fitrah, dan zakat fitrah, illa, melainkan ila kepada, kepada golongan-golongan asnaf zakat lah. Yang pertama, hurrin, orang yang merdeka, hamba, sebab dia ada tuan dia, maka bawah tanggungjawab tuan dia. Yang kedua, muslim, orang muslim, kena bagi ke orang yang merdeka dan orang Islam. Walaupun ada ulama yang pendapat yang kecil mengatakan boleh bagi kepada orang non muslim, tetapi pendapat muktamad adalah kepada orang Islam. Muttasifin bi sifati ahadil asnafi tsamaniyah, tidak boleh bagi zakat kepada orang lain, zakat fitrah atau zakat itu kepada orang lain, melainkan orang itu orang yang merdeka dan orang muslim. Orang merdeka dan orang yang muslim ini memiliki muttasifin bisifatin, memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri ahadin asnafis samaniyah, salah satu daripada asnaf yang 8. Memiliki sifat-sifat asnaf yang 8 ini. Siapa dia asnaf yang 8? Yang pertama, fakir, orang fakir. Orang fakir. Yang kedua, miskin, orang miskin. Orang fakir ni macam mana? Orang fakir ni, dia sehari dia duduk belanja, dia perlukan RM10. Dia pun kerja, usaha-usaha. Dia buat kerja buruh, dia buat apa saja pekerjaan. Dah habis kerja seharian, yang dia dapat perolehi RM4 RM4 sahaja. Maka itu yang dipanggil fakir. Dah miskin, orang tu perlukan duit belanja seharian untuk dia RM10. Dia bekerja seharian, tiba pendapatan dia sehari boleh dapat dalam RM7-8 je, RM9. Maka itu yang dipanggil miskin. Orang kaya, dia nak RM10, dia dapat RM10. Tu kaya. Maka kita semua kaya. Kita semua ni orang kaya. Yang ketiga, wa kaunihi ghaira hashimiyyin wala mutallibiyyin, bukan daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bukan keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maknanya bukan cucu cicit Nabi lah. Kalau bahasa kita kat, bukan Tok Said lah. Bukan Tok Said dengan Syarifah. Keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sebab apa? Diorang ni tak boleh makan zakat, tak boleh makan zakat. Sebab apa? Sebab dulunya mereka ni tak boleh makan zakat sebab Nabi dan keluarga je ni terima ghanimah, harta rampasan perang.
Antara rampasan perang tentang ghanimah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan dia still relevant sampai sekarang. Kalau harta rampasan perang, harta rampasan perang ni pembahagian dia, dapat semua harta rampasan perang dibahagikan kepada 5. 4/5 diberi kepada yang menyertai peperangan. 4/5 yang hadir peperangan. Daripada setinggi-tinggi kepimpinan sampailah serendah-rendah perebet. Satu bahagian lagi dipecahkan lagi kepada 5. Maka dipecahkan kepada 5, 1/5 untuk Nabi dan keluarga, 1/5 lagi untuk fakir, 1/5 lagi untuk miskin, 1/5 lagi untuk musafir, 1/5 lagi untuk Baitul Mal. Jadi Nabi hanya dapat dan keluarga dia 1/5 daripada 1/5. Wala maulan lahuma, dan bukanlah daripada hamba yang dimerdekakan, yang dibebaskan oleh daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dia Bani Hashim bukan Tok Said je, daripada zuriat Hasan dan Husin. Cuma kalau kat Malaysia ni ramai Tok Said belah Husin, Saidina Husin. Belah Saidina Husin. Wallahu alam, kat Malaysia ni belah Saidina Hasan ada ke tak saya tak pasti. Mungkin ada kot. Biasanya kalau ada belah Saidina Hasan, nama dia Syarif lah, mula Syarif. Lakinya lah nama Syarif, perempuan tetap Syarifah kok. Kalau di belah Saidina Hasan. Tapi kalau di belah luar daripada Malaysia, di timur, di negara Arab ramai Al-Hasani. Kau dengar nama Syekh belakang dia Al-Hasani tu maknanya dia keturunan Saidina Hasan. Kalau Said dengan kat negara kita, Syarifah negara kita, dia belah Saidina Husin. Dia banyak kat belah Morocco sana. Keturunan Saidina Hasan ramai. Di belah Tunisia. Banyak Saidina Hasan merata juga di belah Syria. Banyak. Wa yajibu isti'abul mawjudina minhum, diwajibkan membahagikan zakat kepada semua asnaf dari kalangan mereka. Wajibkan bagi semua. Daripada 8 asnaf tu wajib kita bagi semua kalau kita punya banyak, tapi kalau kita punya sedikit, nak bagi seorang pun tak apa. Jadi sebaiknya bayar di pusat zakat lah. Itu yang sebaiknya mereka yang agihkan. Jadi sini tak sebut apa dia, waktu. Waktu keluar zakat, waktu nak bayar zakat. Waktu bayar zakat ni ada waktu wajib. Waktu wajib ni masa bila? Waktu wajib ni daripada tenggelam matahari sampai terbit fajar 30 Ramadan tu, ataupun 29 ataupun malam terakhir Ramadan tu, hari terakhir Ramadan tu azan maghrib. Sampai di azan maghrib tu sampailah matahari terbit, maka itu waktu wajib bayar. Waktu wajib bayar. Dan siapa-siapa yang sempat hidup pada dapat hidup sekejap di bulan Ramadan dan sekejap di bulan Syawal, maka dia wajib keluarkan zakat. Abah dia seorang tu dia dapat baby bila? Hari terakhir Ramadan. Pukul berapa? 5 petang, 6 petang, 7 petang, maghrib 7.30 ataupun maghrib 7.5 minit. 7 petang isteri dia bersalin, boleh anak, wah nangis, alhamdulillah. 5 minit selepas tu azan maghrib, habis dah Ramadan, hujung Ramadan. Lepas 10 minit anak dia meninggal. Lepas 10 minit azan maghrib, anak dia meninggal. Maghrib tu dah masuk 1 Syawal. Maka wajib ayah dia keluarkan zakat untuk anak.
dia kena sempat kedua-duanya, Ramadan dan Syawal. Atau kalau dia sempat satu sahaja, dia sempat Ramadan sahaja, tiba-tiba hujung Ramadan, waktu Zuhur dia meninggal. Tak kisahlah umur dia berapa, 8 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 90 tahun, maka dia tak wajib bayar zakat. Ustaz, abah saya meninggal waktu Zuhur tadi, last Ramadan, kena bayar zakat tak? Tak wajib bayar zakat. Tapi abah kita dah bayar? Dah bayar, tak apalah. Kau nak minta balik? Dah bayar, tak apa. Maka dia adalah orang yang tak wajib. Ataupun anak kita lahir malam tu, malam raya takbir tu, pukul 9 malam orang rumah kita bersalin dapat baby, 9 malam atau 8 malam dah maghrib dah, anak kita ni tak sempat masuk Ramadan. Dengan Ramadan dia tak sempat, dia sempat Syawal saja, maka tak wajib kita bayar zakat untuk anak kita. Dia kena, yang wajib itu orang yang sempat satu juzuk ataupun sekejap sahaja di bulan Ramadan dan sekejap hidup di bulan Syawal. Malam dia tu, itu waktu wajib. Jadi waktu sunat pada pagi itu sampai solat lah waktu sunat. Selepas pada tenggelam sampai daripada solat sampai Zuhur. Daripada mula Ramadan sampailah hujung Ramadan. Itu waktu harus biasa orang kita bayar waktu awal Ramadan. Awal Ramadan tu dah buka kaunter dah, kita biasa ramai-ramai waktu tu kita bayar. Maka itu adalah waktu harus kita bayar. Okey. Dia haram raya kedua bayar. Sampai tenggelam matahari raya pertama, haram bayar. Tapi kalau dia lupa, tak ada apa masalah. Lupa nak bayar zakat, sibuk sangat buat baju, sibuk sangat meniaga ke, dia sibuk sangat sampai dia terlupa nak bayar. Dah tenggelam dah matahari, dah masuk maghrib dah raya pertama, maka haram. Daripada lepas solat sampai tenggelam, sebelum tenggelam matahari, daripada solat raya sampai tu, itu waktu makruh. Okey. Jadi habis dah kita dalam bab zakat. Bab zakat. Zakat dia pula, kata ulama, dia ada beberapa kepentingan yang wajib kita buat. Di antaranya adalah ada adab dalam berzakat. Zakat ni dia banyak bidang. Dia ada zakat harta, dia ada zakat badan ataupun zakat fitrah. Dia merupakan salah satu daripada cabang akidah kita, zakat. Siapa yang mengiktikad ataupun menolak zakat ni tak wajib, hukumnya kafir. Dia tolak secara total zakat atas nama zakat. Zakat tak wajib. Zakat ni tak ada dalam agama, kafir. Tapi kalau dia tidak setuju pada sebahagian daripada pembahagian zakat itu, maka tak kafir. Itu tidak jatuh kafir. Dia tak setuju zakat perniagaan, dia tak setuju. Zakat tak ada zakat perniagaan ni, maka tidak jatuh kafir. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, az-zakatu qantaratul Islam. Zakat itu adalah titik bagi Islam, iaitu dengan memberi zakat itu jalan kepada tetap pada agama kita. Zakat itu kata Nabi SAW adalah sebagai kekuatan kita untuk berdiri teguh, berjalan teguh, berprinsip teguh
kepada agama Islam tu sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan zakat. Jadi kalaulah kehidupan kita terombang-ambing, kalaulah kehidupan kita tidak ada pedoman, kehidupan kita sentiasa melazimi maksiat, buat dosa besar semua. Orang lain buat dosa besar gak setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, atau sehari sekali, tapi dia setiap jam buat dosa besar. Dah macam langgan pula dosa besar. Maka kena cek balik. Cek balik keseluruhannya. Di antara benda yang dia perlu cek dalam kehidupan dia, adakah dia sudah berzakat? Kalau dia bisnes, kenapa bisnes dia merudum? Cek balik. Dah buat zakat ke belum? Sebab apa? Sebab dalam harta kita ada milik orang. Dalam harta kita ada hak orang yang wajib kita tunaikan. Yang wajib kita tunaikan. Dia pembahagian zakat kalau cara yang betulnya adalah dengan kita keluarkan zakat kepada seseorang. Misalnya contoh, haji ni, dia ni dah berumur dan dia asnaf zakat. Kita pun tanya dia, kita daripada orang wakil zakat ke apa? Tanya dia, haji apa bakat haji yang haji boleh buat, yang boleh datangkan sumber? Apa kepakaran haji? Oh, saya tak pandai apa, saya hanya pandai menukang. Haji ada tak alat-alat menukang? Saya tak ada alat menukang. Berapa banyak kos alat menukang nak beli? Lebih kurang 10,000. Maka kita keluarkan bagi zakat kepada haji tadi. Dengan cara sebegitu, insya-Allah, setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, daripada penerima zakat, dia pula yang akan mengeluarkan zakat dia. Jadi zakat ni kalaulah secara betul kita buat, cara dia, pembahagiannya, dari segi kita pula yang pengeluarnya, patutnya kita kena keluar sekarang, hari ni. Kita tak keluar, kita tangguh bulan depan, tahun depan, kan? Berdosa, tangguh berdosa. Dan kalaulah daripada kedua-dua pihak, pengeluar zakat dan pengurusan zakat dengan cara yang betul dan teratur, insya-Allah, tidak ada lagi umat Islam yang susah. Tak ada lagi umat Islam yang susah. Harta akan musnah keberkatannya atau menjadi khabith. Harta ni dia nak berkat, salah satu berkatnya adalah dengan kita bersedekah. Dan sedekah ada dua, sedekah yang sunat dan sedekah yang wajib. Sedekah sunat ni kata ulama zakat. Sedekah yang wajib yang seperti mana kita biasa buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa bin man'iz zakati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada binasa harta pada darat dan tiada pada laut melainkan dengan sebab menegahkan zakatnya. Nabi bagi tahu, harta kita ni bakal binasa, harta kita bakal tidak berkat, harta kita bakal tidak ada manfaat jikalau kita tidak mengeluarkan zakat. Azan. Allah. Allah.
Subhanallah. Dan setengah daripada adab bagi mengeluarkan zakat itu adalah bahawa baik nafsunya dan suka hatinya, dan setengah daripadanya memberi yang terlebih baik daripada hartanya. Kata tuan guru kita, di antara adab mengeluarkan zakat adalah dengan yang pertama dalam keadaan hati kita reda, hati kita suka. Janganlah kita keluar zakat dalam keadaan hati kita tak nak. Terpaksa nak keluarkan zakat. Terpaksa sahaja kita buat ni. Kalau Allah Ta'ala tak suruh, tak buat dah. Dia keluarkan zakat tu dalam keadaan hati dia berat. Kena pula bini babel. Abang keluarkan zakat, abang keluarkan zakat. Kita buat tanpa kerelaan hati, maka zakatnya sah, cuma belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia buat dalam keadaan tidak reda melakukan ketaatan itu. Dan di antara perkara yang lain pula adalah kita memberi dengan harta yang paling kita suka, harta yang terbaik. Contoh, kita kat rumah kita ada stok beras. Lah ni musim tak ada beras, kita beli banyak beras, kita buat stok. Jadi time nak keluar zakat, beras kita ada banyak. Kita tengok ada satu beras ni yang dah dihurung oleh apa? Bubuk. Oh, panggil bubuk, bukan pijat. Bubuk ah. Pijat lain. Bubuk. Oh, tak pernah dengar saya bubuk. Bubuk beras orang panggil dah. Kutu beras. Biasa kutu beras. Oh, bubuk Haji orang mana tu, Ji? Orang mana panggil bubuk? Utara panggil bubuk. Kita ada beras yang baik, kita ada. Kita bagi beras yang dah ada kutu beras.
Kau boleh pakai, memang boleh pakai. Cuma yang terbaiknya kita bagi yang terbaik daripada apa yang kita ada. Kan? Kita bagi duit tak apa dah. Contoh duit, kalau nak duit juga. Contoh. Bagilah duit yang comel. Ni bagi duit yang dah koyak, yang dah berseletik, yang dah berstapler. Kan? Muka Agong tu dia siap lukis muka dia dah. Kan? Jadi bagi yang terbaik. Dia bukan bak zakat saja. Kita nak bagi orang, bagi yang terbaik. Dah makam yang tinggi sikit, bagi apa yang kita suka. Itu yang tinggi sikit lah. Kan? Dapat bagi yang terbaik pun cantik dah. Kan? Nabi SAW sabda, la imana liman la salata lah, wa la salata liman la zakata lah. Nabi SAW sebut, tidak sempurna iman barang siapa yang tidak salat, dan tidak sempurna salat barang siapa yang tidak zakat. Nabi kenenkan samakan zakat dengan salat satu baris. Padahal seafdal-afdal ibadah itu adalah salat. Tapi nak bagi tahu, dalam bab pengurusan kita dengan orang lain, sesama kita, kalau untuk diri peribadi kita, memang solat itu terbaik. Tetapi dalam untuk berhubungan dengan orang lain, maka tidak ada yang paling terbaik, paling afdal adalah dengan zakat. Kerana zakat ini, di antara kelebihan zakat adalah mengeratkan silaturrahmi. Mengeratkan silaturrahim. Tak percaya test. Benda yang dah bermusuh sekalipun, kalau keluarkan zakat, insya-Allah akan kembali baik, bertaut hubungan ukhuwah itu. Kita ada bermusuh dengan siapa? Contoh, ada kawan kita, benda kecil je, 10 tahun tak bertegur. Kita nak tegur dia, tapi dia tak nak tegur kita. Dah pergi rumah dia, dia pun buat tak layannya. Memanglah kita pergi tangan kosong. Cuba pergi tangan ada buah sikit. Di antara buah dia, kita bawa sedekah, bawa duit, bawa zakat. Tapi jangan bagi tahu dia zakat. Adalah sikit ni, kan, duit belanja untuk beli barang rumah, kan. Daripada muka masam, senyum sampai telinga. Kerana zakat itu di antara hikmahnya adalah mengeratkan silaturrahim. Kalau ibadah sesama, ibadah kita dengan Allah, maka solat. Tetapi kalau ibadah di antara hubungan kita sesama manusia, maka ulama mengatakan zakat itu adalah yang afdalnya. Zakat atau sedekah lah. Dan sabda Nabi SAW, man wajabat alaihi zakah falam yadfa'ha fahuwa finnar. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat, cukup syarat dia nak keluarkan zakat, maka dia tidak keluarkan zakatnya kepada yang berhak, maka perangai perbuatan itu di dalam api neraka. Orang begitu duduk dalam api neraka sebab menahan hak orang lain. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa memiliki akan nisab hartanya, cukup dah hartanya, yakni dan lalu atasnya haul iaitu waktu dan timbangannya cukup, syarat untuk keluarkan zakat, dan tiada dikeluarkan zakatnya, dia dah cukup syarat untuk keluar zakat, dia tak keluarkan zakat, datanglah bertanya pada hari kiamat atas sifat Thu'ban, maka datanglah seekor makhluk Allah yang bernama Thu'ban. Thu'ban ni apa? Ular. Kalau Thu'ban, ular sawa Thu'ban. Ular tedung saya lupa nama dia. Thu'ban ular sawa. Yakni ular yang besar. Dua matanya bernyala-nyala api dan giginya daripada besi. Maka berlari-lari ia di belakang orang yang malas keluarkan zakat. Dan berkata akan dia, ular tadi berkata, mana? Dan berkata ia, beri olehmu akan daku tangan kanan engkau yang bakhil hingga aku potong engkau dari potong tangan engkau. Orang yang malas keluar zakat, Nabi bagi tahu nanti akan datang di akhirat, nanti sewaktu padang mahsyar, ular datang kat dia. Ular
Ular yang sangat besar, yang mana mata dia bernyala-nyala dan gigi dia daripada api. Dia sesuatu di akhirat lebih dahsyat. Kalaulah nikmat di akhirat itu kekal, maka nikmat di akhirat, azab di akhirat tu pun azab. Kalaulah nikmat di akhirat di dalam syurga itu sentiasa di top up, sentiasa di upgrade level, maka azabnya pun sama juga. Apa maksud nikmat di syurga di akhirat nanti di upgrade, sentiasa di upgrade? Maksudnya kalaulah di akhirat nanti kita diberi makan anggur. Kita makan anggur. Makan anggur di akhirat tidak sama di dunia. Sekarang ni musim kat Malaysia ni musim anggur muskat tu. Kan? Yang warna hijau tu. Sedap anggur tu. Tapi tak sama anggur tu dekat akhirat nanti. Dalam syurga tak sama. Makan sebiji anggur di syurga, di akhirat, sedap anggur ni. Kita makan yang kedua biji, yang kedua lebih sedap daripada yang pertama. Makan yang ketiga biji, yang ketiga lagi sedap daripada yang kedua dan yang pertama. Begitu juga azab. Azab makin lama makin pedih. Azab makin lama makin sakit. Maka ular tadi pun datang, dia tegur kita, maka dia pun gigit tangan kita. Sebab apa? Sebab kita malas nak keluarkan zakat. Maka lari orang itu. Orang tu orang yang malas keluar zakat. Maka berkata ia baginya, ke mana tempat lari engkau daripada dosa? Ular tadi gigit tangan dia, tangan kanan dia. Maka dia pun lari. Ular tu pun cakap, mu nak lari ke mana lagi? Kat mana tempat yang boleh lari lagi? Tak ada tempat boleh lari lagi dah. Maka menghubung ia akan dia, maka memutus ia akan tangan kanannya dengan giginya, kemudian kembali tangannya seperti dahulu, kemudian memutus ia akan tangan kirinya, dan tiap-tiap diputusnya berteriak ia akan satu teriak yang sangat sakitnya. Maka gementarlah ahli mauqif, yakni orang yang berada di padang mahsyar ketika itu. Tuan guru kita cakap apa? Ular tadi dia gigit tangan kanan orang yang malas keluar zakat tadi. Dia gigit, tumbuh balik tangan kanan. Lepas tu dia gigit tangan kiri, tumbuh balik tangan kiri. Lepas tu dia gigit lagi tangan kanan, tumbuh balik tangan kanan. Dia gigit lagi tangan kiri, tumbuh balik tangan kiri. Sehingga dia berteriak, menjerit. Jeritan itu jeritan yang sangat sakit sehingga mengejutkan seluruh himpunan padang mahsyar pada waktu itu. Sakit sangat-sangat. Itu dia azab akhirat ni yang jadi pedih sakitnya tu. Sebab dia tak ada penghujung, tak ada kematian. Kalau dibakar sehingga cair anggota badan kita, kulit kita cair, Allah Ta'ala perhidupkan kita balik. Dipotong tangan, disambungkan, diadukan balik tangan kita. Dipotong lidah, diadukan balik lidah kita. Itu yang sakitnya azab di akhirat. Kalau mati azab tu, kita kena azab sampai mati, Allah Ta'ala perhidupkan kita balik, bagi nyawa balik, supaya berterusan azab yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang bermaksiat kepadanya, yang ingkar kepadanya. Padahal akhirat tu pun, padang mahsyar tu pun dah azab sangat dah. Beratur lama padang mahsyar tu, dah tak tahan dah kita padang mahsyar. Tak payah padang mahsyar, beratur kat mana? Dah serabut kepala dah. Kita pergi tempat yang ramai orang. Mana Zaki tempat ramai orang? Stadium. Pasar malam. Pasar malam tak ramai. Beratur pasar malam pun 5 minit dah marah dah. Apa nak beli popiah? Beratur ni masa Covid dulu. Beratur nak pergi ke pusat dekat apa? PPUM, UPM. Tempat ni tempat transit kat sana. No, beratur kat Shah Alam lagi. Ingat saya, mak abah saya semua saya hantar. Abang saya semua sakit kena. Mak abah semua kena. Kita duk hantar ke sana. Nak tengok beratur ramai lama, itu dah serabut dah. Dah serabut dah. Apatah lagi di padang mahsyar. Dia punya serabut-serabut tu
Serabut tak serabut padang mahsyar ni, sehingga di kalangan kita ada yang berdoa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, hei Allah, wahai Tuhanku, irhamni, rahmati kami, ilan nar. Ya Allah, rahmati kami, masukkan kami terus dalam neraka je ya Allah. Itu serabutnya pada padang mahsyar. Sampai minta ke Allah, ya Allah rahmati kami dengan masukkan kami dalam neraka terus. Tak payah tunggu dah padang mahsyar ni. Serabut perut. Dia tak tahu kat neraka lagi teruk. Habis kat padang mahsyar tu pun tak tahan dah. Yang ni padang mahsyar, orang yang malas bayar zakat, ular datang. Thokban, ular yang sangat besar. Mata menyala dengan api yang ada gigi taringnya. Maka berkata ia, akulah harta engkau yang bakhil daripada mengeluarkan zakat akan daku. Jadilah aku seteru kepada engkau hari ini. Maka aku menseksa engkau akan dikau selama-lamanya, hingga diampunkan Allah daripada engkau dan memaafkan dikau oleh segala yang berhak menerima zakat. Maka dijatuhkan dia atas kepalanya ke dalam neraka. Maka siapakah ular tadi? Ular tadi adalah harta dia yang dia tak keluarkan zakat. Jadi harta dia di atas dunia jadi kawan kepadanya, maka di akhirat oleh kerana dia tak keluar zakat, harta tu jadi musuh kepada dia. Dan harta ular tadi pula akan terus menerus menseksa tuan dia, yang malas keluar zakat tadi, selama-lamanya, sampai bila-bila, sehinggalah Allah Ta'ala memaafkan dia, dan sehinggalah orang yang berhak terima zakat dia memaafkan dia. Disebutkan dia di dalam kitab Qurratul Uyun. Cerita hadis ini disebutkan dalam kitab Qurratul Uyun. Jadi itulah di antara kepentingan adab kita dalam mengeluarkan zakat. Jangan kita berlengah, jangan kita bertangguh. Kita bayangkanlah bagaimana saat kita susah, kita mengharapkan bantuan secepat mungkin, maka begitulah orang di luar sana yang layak menerima bantuan daripada kita, dan dia mengharapkan dengan sesegera mungkin. Jadi insya-Allah kita buat amal ibadah, kita buat sedekah yang wajib yakni zakat, ataupun kita buat sedekah yang sunat, kita bantu orang. Jangan kita khawatir, janganlah kita rasa pertolongan atau kebaikan yang kita buat sekarang ini tiada apa-apa manfaat. Yakinlah di akhirat nanti, di saat semua orang memerlukan syafaat, memerlukan bantuan, Allah Ta'ala akan hadirkan syafaat atau bantuan kepada kita, asbab di atas kebaikan kita di atas dunia ini. Saya tutup dengan satu hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi malin la yuzakka. Tiadalah kebaikan pada harta yang tiada keluarkan zakatnya. Maknanya harta tu tak ada barakah melainkan bila mana kita keluarkan zakat kita. Keberkatan pula kita hidup di akhir zaman yang mana barakah ini makin hilang. Ingat, kita hidup di zaman yang barakah diangkat oleh Allah. Makin lama makin berkat tu dah tak ada pada diri kita. Itulah kita sekarang hidup di zaman itu. Keberkatan dalam segala masa kita tak berkat. Sekarang ni masa kita tak berkat. Sebab apa tak berkat? Sebab tak dapat buat banyak kebajikan, tak dapat banyak buat amalan, tak dapat banyak kita buat kebaikan kepada orang, kepada diri sendiri, ataupun kita buat baik untuk diri kita saja, kita tak dapat buat baik kepada orang. Nak bagi tahu barakah waktu tu dah tak ada dah. Barakah harta pun sama juga. Harta kita tak dapat nak bantu banyak orang. Padahal mak kita, pak kita dulu kerja tak besar, tapi boleh bantu orang. Kita gaji besar tapi tak boleh nak bantu orang. Jadi nak berkat, salah satunya kita bercakap tentang harta. Kata Nabi, hendaklah kita keluarkan zakat, insya-Allah berkat. Berkat tu lagu mana? Mungkin Allah Ta'ala bagi tak bagi kita rumah besar, tak bagi kita kereta besar, tak bagi kita bini besar, tapi Allah Ta'ala bagi kita jiwa besar. Tetapi Allah Ta'ala bagi kita anak yang dengar cakap, isteri yang taat. Tetapi Allah Ta'ala bagi kita kesihatan yang baik.
Dan dengan kesemuanya ini, hati kita lapang. Bila hati kita lapang, hati kita tenang, penyakit pun tak banyak, umur pun panjang, insya-Allah. Jadi itu sajalah yang boleh kita buah-buahkan sekadar dua pada malam ini. Tak lain tak bukan peringatan untuk diri saya dan kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi samin alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azan dah? Dah? Dah tadi. A'udzubillahi samin alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati-hati kami ya Allah dengan cahaya Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya para alim ulama, cahaya para wali-walimu, orang-orang saleh, orang yang syahid jalanmu, orang yang berjihad di jalanmu, orang yang berdakwah di jalanmu ya Allah. Terangilah hati-hati kami dengan cahaya mereka semua. Berkatilah umur kami, rezeki kami, kehidupan kami, ahli keluarga kami. Berkatilah pekerjaan kami, pendapatan kami, perniagaan kami dan perusahaan kami ya Allah. Dan berkatilah ilmu yang kami tuntut saban hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur para alim ulama kami, tok-tok guru kami, guru-guru yang telah mendidik kami, dan kedua ibu bapa kami. Sehatkan tubuh badan mereka dan tubuh badan kami ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit mereka dan penyakit-penyakit kami yang hadir pada malam ini ya Allah. Tutuplah keaiban mereka dan keaiban kami dunia dan akhirat. Matikan mereka dan matikan kami dan seluruh muslimin muslimat dengan kematian yang baik. Sesungguhnya hati-hati kami berhimpun saban hari kerana sangat mencintai para alim ulama-Mu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.